Bedong diciptakan untuk buat anak lena. Sebagai props bantu anak boleh tidur dengan lebih bagus. Terutamanya untuk anak 0 hingga 3 bulan sebab anak-anak 0 hingga 3 bulannya tinggi refleks terkejut-terkejut atau tersentak-tersentak. Atau parents selalu guna perkataan gayat. Secara ringkasnya, gayat dan tersentak-tersentak ni aktif untuk baby newborn yang kecil ni, bawah 4 bulan ni, kerana sel-sel otak mereka ataupun neuron-neuron mereka belum habis dibalut atau dibungkus lah, dengan pembalutnya daripada asid amino yang kita panggil sebagai myelin. So the whole process membalut sel-sel neuron otak baby ni kita panggil sebagai myelination. So sementara nak tunggu proses tu agak stabil, memang anak kecil akan selalu tersentak-tersentak. Yang membuatkan mereka senang tersentak sehingga terjaga tu adalah bila tangan dia tu tergapai-gapai. So anggota badan baby yang paling perlu untuk disecure, ditutup dengan bedong adalah tangan. Sebab tangan ni adalah yang membuat kesan tersentak-tersentak moro reflex tu tinggi. Menyebabkan bila baby tersentak tu dia boleh all out tersentak dan terus terjaga, menangis in between tidur. Banyak kali. Tangan tu yang penting. Sebab tu kalau kita tengok definisi moro reflex, ciri dia ialah tangan baby akan mendepa ataupun dia akan campakkan tangannya, kemudian dia tarik balik dan dia akan menangis. Dia akan campak, mendepa, kemudian dia bawa tangan tu ke sisinya balik dan dia akan menangis. So tangan itulah yang penting untuk ditutup. So khas untuk newborn, anda boleh pakai bedong manual ataupun bedong instant, zip, pelekat, lipat sendiri, bedong separuh badan, bedong penuh, bedong 2-3 lapis, 1 lapis, tak kisah. Asalkan syarat utamanya bedong tu boleh mengekalkan tangan anak di dalam bedong. Tak kisahlah, di depan boleh, di tepi pun boleh. Sebab kita tak nak tangan tu terkeluar daripada bedong tu dan akhirnya membuatkan bedong tu longgar. Bila dah longgar memang terbuka terus, terburai terus. Terutama sekali kalau anda menggunakan bedong manual, bedong yang kena lipat-lipat sendiri, guna kain. Kain bedong, kain selimut, kain napkin. Kalau yang guna instant, kena pastikan fit ataupun jangan longgar sangat. Mungkin ada yang nak jimat, anak kecil lagi newborn, dia beli yang boleh tahan sampai 3-4 bulan. Sedangkan bedong tu bedong instant. So imagine macam kita beli baju siap, kita ni size S, tapi kita beli sampai size M ataupun size L. Jadi ada banyak ruang untuk baby tu menggerakkan tangannya, malah boleh tersentak di dalam bedong. Lebih yang tak sesuai bila bedong itu adalah dari jenis yang memang tangannya tu tidak disecure. Jadi tentulah dia tak bagi kesan minimumkan ataupun reduce kesan hentakan yang sepatutnya jadi tujuan asal bedong baby newborn. Bedong yang ada ruangan untuk tangan ataupun yang macam kupu-kupu tu, ataupun boleh buka terus tangan tu, dia ada dia punya lengan tangan dia tu. Kalau tanya saya, itu mirip kepada sleep bag. Design yang macam tu selalunya kita panggil sebagai sleep bag. Bag tidur, suit tidur, kostum tidur, baju tidur, lebih kurang lah tu. So tujuan orang produce sleep bag dan guna sleep bag ada dua. First, untuk bagi anak tu rasa hangat dan comfort untuk tidur. Untuk sepanjang tidur tu rasa comfort dan hangat. Sebab bila sejuk, kalau kita nak guna selimut, dia tak sesuai dan bahaya kepada anak kecil, terutamanya di bawah usia setahun, atas faktor lemas. Lagipun macam tak efisien lah, anak kat satu tempat, selimut satu tempat, sebab budak kan tidur ganas, lasak. Jadi sebab tu untuk pastikan yang dia itu boleh kekal comfort, ialah diorang pakaikan sleep bag. Itu nombor 1. Dan nombor 2, tujuannya adalah untuk buat anak-anak ini tahu yang ini adalah signal tidur. Maksudnya kalau mak dia dah pakaikan sleep bag tu, dia tahu nak tidur lah ni. Macam ada ramai parents yang dah biasa bedongkan anak, diorang akan cakap anak tu kadang-kadang sampai dah tahu kita tunjuk bedong atau kita bentang bedong tu je, dia macam dah behave. Sebab dia tahu okey nak tidur. Bantuan untuk saya ditidurkan itu telah datang.
So bila dia dah tak sesuai lagi untuk dibedung macam baby kecil, kerana anak-anak ni mungkin dah besar, dah lasak, dah boleh menyarap, nak hisap jarinya, nak main pintal-pintal rambut sebelum tidur. Jadi dia tak sesuai lagi dibedung penuh macam budak kecil yang diperangkap tangannya. Jadi sebab tu mak-mak ni gunakan sleep bag supaya dia tetap rasa comfort, hangat, tapi dalam masa yang sama, dia boleh gunakan jari dia untuk hisap jari, untuk bergerak, crawling, menyarap, terbalikkan diri, berdiri dan sebagainya. Jadi pastikan anda pilih bedung yang sesuai dengan age dan motor skill anak anda.